Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang yang dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan silsilah sahabat dengan Al-Quran bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, kita mengadakan ruangan siri-siri sahabat dengan Al-Quran pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Tidak lain tidak bukan untuk nak sebut, untuk nak mengingati kelebihan sahabat dan kepentingan sahabat dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang lebih baik, orang yang paling afdal selepas daripada para anbiya, iaitu sahabat-sahabat mereka. Maka orang yang paling baik selepas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan ialah sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesan benar supaya kita tu ambil peduli, supaya kita tu memuliakan sahabat, supaya kita kenal sahabat, supaya kita ajar anak-anak kita tu kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana salafus salih dia mengajarkan anak mereka supaya kenal sahabat, mengapa nama sahabat, seperti mana mereka itu mengapa ajaran Allah, mengapa kitabullah dan mengapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan tidak lain tidak bukan kerana jasa mereka, peranan mereka, kebaikan mereka itu banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kecek para sahabat ni tak ada dengan kita nak kecek dalam sejam dua, seminit dua. Kerana ulama-ulama Islam sebelum pada kita, mereka itu mengarang, menghimpun nama-nama sahabat sampai kepada berpuluh-puluh, berpuluh-puluh jilid. Pen Roy Lim nak kenal kita tu kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita nak cakap berkenaan dengan sahabat hanya di segi mana? Iaitu di segi sahabat dengan Quran saja. Sebab sahabat dalam tajuk lain hasakat dengan sahabat ni banyak. Maka kita oleh kerana Al-Quran adalah satu kitab yang diturun pada bulan Ramadan, maka mari kita tengok sahabat bagaimanakah sahabat Nabi SAW. Mereka itu dengan Al-Quran setara mana dan bagaimana mereka baca, bagaimana mereka tu berkesan, bagaimana mereka itu menyebarnya. Semoga Allah SWT memberi faedah dan pahala kepada kita, insya-Allah. Kita mari kenal dulu siapakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kita nak kenal peranan, kata keusahaan sahabat dalam mengajar Al-Quran, dalam menyampai Al-Quran, kita kena kenal dulu apakah pengertian sahabat. Sahabat ni gapo sahabat? Apakah pengertian sahabat dan apakah kelebihan dia? Kita mari kenal, insya-Allah, dan barulah kita masuk hubungan sahabat dengan Al-Quran itu setara mana.
Maka kita mari tengok as-sahabah ialah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ba'da bi'tsatihi hala hayatihi yaqadatan wa mata 'ala al-iman. Makna dia ke apa? Sahabat Nabi ialah siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya. Setelah mana Rasulullah dibangkit jadi Rasul, dalam keadaan hidupnya yaqadatan, dalam keadaan bukan mimpi, dan seorang itu mati di atas al-iman. InsyaAllah di akhir ruangan kita ni Ustaz ada nak bagi hadiah kepada penonton atau saudara dan saudari yang jawab boleh, insya-Allah melalui komen yang di sini, insya-Allah ada hadiah azkar. Azkar cabab play pen pasal Thai. Insya-Allah Ustaz nak bagi dua hadiah bagi orang yang boleh jawab soalan di akhir nanti, insya-Allah. Iaitu hadiahnya iaitu kita nak bagi azkar yang dialih bahasa kepada apa? Kepada maknanya dengan bahasa Thai, insya-Allah. Jadi, siapakah sahabat? Sahabat ialah mereka yang berjumpa dengan Nabi. Kunti dai pub kap Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi, dan beriman kepada Nabi. Bila kita kecek kata mukminan bihi, man laqiya, orang yang jumpa dengan Nabi. Pertama, lepas tu beriman dengan Nabi. Kalaulah dia tu berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman, Abu Jahal jumpa dengan Nabi. Abu Lahab dia jumpa dengan Nabi tapi tak ada beriman, bukan sahabat. Ya, ba'da bi'tsatihi. Mana tak? Beriman berjumpa dengan Nabi selepas pada Nabi jadi rasul lah. Duk sayang dengan Nabi yang kecil-kecil mati pergi dulu. Belum sahabat lagi tu. Orang tu bukan sahabat lagu tu. Dan sebab ya sahabat-sahabat ni orang hak berjumpa dengan Nabi, lepas tu beriman dengan Nabi ketika mana Nabi dibangkit jadi rasul. Ya saudara dikasihi. Lepas tu dalam keadaan hidup Nabi SAW. Ni bagi kita sahabat. Buat Nabi hidup tu mana tak jumpa dengan Nabi masa hidup Nabi. Nabi mati dah tu bukan sahabat lah. Ya kata bangun pak atau beranak lepas Nabi mati. Bukan sahabat tu. Ya. Yaqadatan. Yaqadah makna tu bukan jumpa dengan Nabi dalam mimpi dah. Atau bukan sahabat. Sahabat jumpa Nabi dan bukan luar mimpi. Wa mata 'ala al-iman, dan mati di atas al-iman. Ini sahabat. Ada setengah jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dengan Nabi, tetapi mati di atas kekufuran. Jadi murtad. Itu bukan sahabat tu. Saudara dikasihi. Satu tarikh lagi memberi arti berkenaan dengan sahabat ialah siapa? As-sahabi man ijtama'a ma'an nabi, atau man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'ala al-iman. Sahabat ialah orang yang berjumpa dengan Nabi. Mukminan, dan beriman kepada Nabi. Wa mata 'ala al-iman, dan mati di atas al-iman. Ya saudara dikasihi. Maka kita mari tengok di sini itu pengata syarah kepada ta'rif. Sahabat ialah orang yang jumpa dengan Nabi SAW. Jadi masuk dalam ini orang yang duk sayang dengan Nabi, tak kira lah sayang lama atau sayang masa pendek. Dia main sayang dengan Nabi setahun 2 minit ya sayang dengan Nabi, sahabat tu. Orang ni sayang sampai Nabi mati. Abu Bakar, sahabat tu. Tak kira lah. Maka masuk belakang situ. Lelaki atau perempuan yang siapa umur, siapa balik. Ini sahabat Nabi SAW. Di orang yang dia jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mana tak kira lah ya sayang dengan Nabi lama atau sayang dengan Nabi masa sebentar saja.
Maka itu adalah sahabat Nabi. Ada pun yang kecil-kecil tu, dia kata, nah, jumpa dengan Nabi. Nampak tu? Tapi dia tu masih budak lagi. Misalnya masa dia duduk dalam apa? Ayah dia duduk dukung, ayah dia sayang dengan Nabi, dia pun gilah jumpa dengan Nabi, tapi dia tu budak lagi lah. Nah, dia kanak-kanak lagi lah. Dia jumpa dengan Nabi, tapi tu tak tahu gapo lah. Budak-budak masa dia tak siapa balik tu. Maka jadi sahabat juga. Jadi sahabat juga. Seperti Hasan, Husain, Abdullah bin Zubair. Masa tu masa dia kecil lagi. Ya saudara dikasihi. Mu'minan bihi ba'da bi'athatihi. Kena beriman. Syarat dari sahabat ni kenapa? Kena beriman selepas pada kebangkitan Nabi SAW. Langcak Rasul dah pen Nabi dah pen Rasul. Lepas tu dia kau satha dengan Nabi SAW. Jadi kalaulah dia tu kafiran dah cakap Nabi kau dah pen Rasul leh, dia tu mai dah pen Muslim, dia kafir. Nampak tu? Thumma aslama ba'da wafatir Rasul. Ya ke samai Nabi ni dia tu pen kafir. Lepas tu dia pergi masuk Islam selepas pada Nabi mati. Nabi siwit ya ke yu songpi sampi langcak Nabi siwit pun ya ke masuk Islam. Maka kata di sini tu la yusamma sahabiyan. Orang lagu ni tidak dinamakan sahabat. Misalnya masa Nabi ni tak saya masuk Islam. Tak saya beriman dengan Allah, tak saya beriman dengan Rasul. Bila buat Nabi mati baru masuk Islam patut. Ini bukan sahabi. Nampak tu? Begitu ke orang yang beriman. Beriman dengan Nabi. Dengan Nabi. Kemudian dia irtaddah. Dia jadi murtad. Maka dia kekal di atas kemurtadan dia tu. Maka dia di murtad. Duk kekal atas murtad dia tu. Maka itu tidak dinamakan sahabi. Sahabat. Hala hayatihi yaqadatan. Kita mari ayat kata kena jumpa dengan Nabi masa dia hidup dan dalam keadaan luar mimpi. Macam baca kat Nabi Naifan dah. Bukan. Sebab apa? Sebab orang hok jumpa dengan Nabi dalam mimpi bukan sahabat. Kunti dah cakap Nabi Naifan dah masih sahabat. Ya, inilah kita buat pengertian mudah-mudah. Kepada apa? Kepada sahabat. Sahabat ialah orang yang jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi setelah mana Nabi itu dibangkit dan dia tu dah dengan siwit. Dia tu dah dengan Nabi dalam keadaan dia tu jumpa dengan Nabi bukan dalam mimpi dan dia mati di atas hal iman. Ini mengata ta'rifus sahabah. Kita mai tengok pula bilangnya sahabat. Jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimi. Baik kata jumlah bab. Baik tak ada. Nak kata hak cerak-cerak, daqiq macam kita halusin, laiat mak ni kata payah. Kerana apa? Kerana banyak orang yang beriman di awal perjumpaan awal bi'athah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tahu bilangnya hak cerak 100% tu meniap. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bila dia bangkit dari Nabi ada orang yang baru masuk Islam di awal-awal tu, lepas tu raik lagi. Tak ada duduk dengan Nabi pia tahu. Misalnya dia mau mari buat haji. Haji dengan cara jahiliyah lah dulu. Baru Nabi bangkit ada rasul di Mekah.
Dia mai haji betul dia mendengar tu Muhammad dakwah dia mau dia mau beriman. Beriman dia mau kelek rumah dia mau pio tahu. Mana tu? Dia masuk Islam dah awal-awal gitu. Bila mereka masuk Islam, mereka nak kelek kapal mereka lah. Hak kelek kok Yaman, hak kelek kok Syam, pio tahu nama tak ada biar. Dah, tak ada pia dai bantuk. Tak ada pia boleh bantuk pio hak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hak mari daripada mari nak haji dulu tu. Ingat tak? Hak mari Mekah, mari nego kat Mekah ke apa tu. Lepas tu mula-mula tu dia masuk Islam. Dia beriman dengan Nabi, lepas tu dia kelak kapal ni tak ada mari pio tahu. Hak wasa masuk Islam Abu Bakar mula Khadijah, Ali. Hak tu tak apa, hak duduk di Mekah. Duduk Mekah tu cerak-cerak dah hak ni hak wasa mari ramah, mari jumpa dengan Nabi. Dah, bersalih beriman dengan Nabi, baik kelak berat. Tak ada mari-mari. Ni wapo ni ramah habis itulah. Nak pergi tahu camnuan sahabat. Dah, we are di mana tak 100% ni payah. Niat ti caru camnuan sahabat dah. Pek ni payah. Dah. Tetapi mai pendai. Ulama ke dia pun kaji cuai dah. We dekat-dekat tak apa dah. Jadi bilangnya sahabat yang mana dihimpun oleh para ulama lebih daripada 100,000 lebih daripada 100,000 orang sahabat. Lebih pada 100,000 orang sahabat. Lelaki atau perempuan. Dan berkata setengah ulama katanya bilangnya mereka itu 124,000. Tapi ustaz cakap tapi kebanyakan ulama ya tak semua tu dululah. Apa sebab nak bila banyak lagi tak tahulah pia sebab ustaz ayat tadi lah. Orang baru masuk Islam, masuk Nabi dakwah mula-mula gitu. Lepas tak ada pia dok bantuk kata pia tak masuk hari wapo dulu tak ada rakbob. Dah rakbob go to go ni. Kata Rasulullah dakwah beriman apa klei. Baik, tak ada mari pia tahu. Mana tahu kita mari buat ambil pendapat ulama katanya 124,000 sahabat. Kita telah janji dah di awal tu katanya. Kita ada soalan di akhir ni kita ada soalan. Nampak tu? Siapa jawab boleh jawab. Lepas tu kita akan bila jawapan dia betul tulis dalam komen ni lah. Kalau jawapan dia betul kita akan bagi azkar cabab pelayan pasal Thai. Insya-Allah dua hadiah. Insya-Allah. Kita terus pula kepada nak tahu kata hak mari dengan mari buat haji dengan Nabi tu pada Hajjatul Wada' tu sahabat saja tu 40,000. Ramai dah 40,000 masa tu. Dan sahabat yang mari bersama dengan Nabi SAW dalam Ghazwatul Tabuk, dalam perangai Tabuk ni hampir-hampir 70,000. Bukan sikit dak ramai. Tapi alhamdulillah lah setengah-setengah ulama ni ada catat juga. Tengok satu kitab yang besar. Siyar A'lam An-Nubala hampir-hampir 30 jilid. Siyar A'lam An-Nubala bagi Imam Az-Zahabi. Allahu akbar. Yo hipung kitab. Nak atas satu sah mari ni tak cukup. Kena tinirwa pula. Banyak dia tu. Tengok pula Imam Ibn Hajar. Apa tu? Dalam kitab dia Al-Isabah fi tamyiz sahabah. Kecil sahabat juga. Al-Isti'ab. Dan Usdul Ghabah fi ma'rifatis sahabah. Banyak juga banyak. Bila kita mari kaji sahabat Nabi tu, sebagai idol kita belaka. Sebagai praik lah bagi kita. Sebab itulah Ustaz ayat awal lagi kata para salafus soleh dia mengajar anak dia sahabat supaya nak mengajar Quran dah. Dia kenal sahabat hati kita. Apa baru kita boleh pimpin dunia. Tengok mereka tu pimpin dunia macam mana nampak tu? Maka sahabat adalah contoh kita. Ya saudara dikasihi. Tengok pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tu
Bila dia pergi mana, sahabat pergi berderu-deru. Nah, sepengah saat ni lah. Dalam perangnya Ghazwatul Tabuk, Masya Allah, 70,000 sahabat. Bala buat haji, kan sutai Nabi SAW, sahabat mari 40,000 sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Maka di sini, sahabat dalam kalangan sahabat tu ada lah. Demon ni prasad kuat, demon ni afdal lebih daripada demon ni. Tiap-tiap sahabat tu dia ada kelebihan dia. Nampak tu? Sahabat dia tak sama. Dalam faham Quran pun tak sama. Dalam faham hukum tak sama. Dalam alim tak sama. Dalam tafsir tak sama. Dalam hak ingat Quran tak sama. Pengataan sahabat ni dia ada mutafawitun. Apa mutafawitun makna kata? Dia tu tak sama peringkat sahabat. Maka setengah-setengah sahabat tu, mereka itu masuk Islam dari awal-awal lagi tu. Tu kelebihan dia kuat lagi, kelebihan dia besar lagi. Karena apa? Karena mereka itu curahkan tenaga dan harta. Bawa dia bayar, belanja harta, belanja harta, curahkan tenaga, rela, darah mereka tu kerana al-Islam. Ada setengah sahabat tu duduk lama dengan Nabi SAW. Ni satu sahabat, satu fuak. Setengah sahabat tu Nabi tu nampak Nabi saja di haji je. Di masa haji je. Beberapa hari duk tengok Nabi. Nabi pergi Arfah, Nabi pergi Arafah, Nabi pergi di Mina, Nabi tidur di Muzdalifah. Setengah sahabat tengok Nabi dekat tu ya. Allahu Akbar. Nampak tu? Tengok beberapa hari ya. Asma Abu Bakar tu sujud. Ni hak sujud hak mula-mula. Lepas tu ada sahabat lain tu dia tengok Nabi hari mana? Hari buat haji. Berapa hari haji ustaz? Hari tarwiyah. Hari Mina. Lepas tu hari Arafah. Dekat duduk di Arafah. Lepas tu tiga hari selepas pada dia tu mereka tu duduk di ayam tasyrik. Setengah sahabat kelih Nabi 5 hari ya. Yang mungkin ramai nak pergi bersaing dengan Nabi tiap orang tu, Nabi dah tak ada nak bersaing. Apa? Pengat tu Nabi dia ada orang bariwan dia ada. Sekolah nak pergi saleh, nak pergi apa boleh dengan Nabi SAW. Maka itulah sahabat ni pengat ya berperingkat. Hak ni lebih, hak ni kurang lebih sikit. Tapi semua sahabat tu adul atau udul. Semua sahabat tu adil belaka. Masya Allah. Ni pengat kita nak akak tarah sahabat ni. Memang takut ada setengah-setengah orang duk benci pada sahabat. Dalam ibadat dia tak ada buku lain duk supoh pada sahabat Nabi SAW. Dalam ibadat dia tak ada buat galang. Dalam semaya ni dia lagi duk supoh. Nampak tu? Ashhadu anna Umar finnar. Ashhadu anna Abu Bakrin finnar. Ashhadu anna Aisyah finnar. Ashhadu anna Hafsah finnar. Gapo tahulah. Aku bersaksi bahawasanya Abu Bakar dalam neraka. Aku bersaksi. Gapo lagu tu? Agama ke gapo lagu tu? Jadi sahabat mati dah. Gapo dah. Redha tu redha dah. Bahkan di gembira dengan syurga dah. Dah lagi kita mari dah itu. Oyak kata kasihlah pada Nabi, kasihlah keluarga Nabi. Mari. Dan Siti Aisyah kamu dak kasih. Biar Siti Aisyah bini Nabi. Siti Hafsah kamu dak kasih. Biar bini Nabi. Pak mana yang kasih keluarga Nabi? Apa biarnya Abu Bakar biar Abu Bakar. Tok tua Nabi. Pak benci pada Umar. Umar siapanya? Umar tok tua Nabi. Dia benci pada Osman. Pak Osman ni kalau jahat sungguh, Nabi bimbing nikah apa orang? Apa? Atau Nabi nikah pada anak dia 2 orang. Apa? Kalau Osman jahat duk akik Ali sore misalnya. Jangan kita cuba kita mikir dengan otak bodoh-bodoh. Tak apa dah mana cidik banyak. Cidik banyak dah tu. Cidik golain. Pengen kata duk cidik golain. Duk tahu habis. Tolak habis Abu Bakar, Umar, Osman. Lepas tu duk main Ali. Lepas tu
Nah, lepas tu cucu Ali yo. Mengata mana kata Hasan Hussein. Lepas tu Hussein je. Hasan tak ada berat mana, dia berat Hussein, lepas tu kan cucu Hussein. Ni mengata kena cuba kita mikir. Nah, jauh daripada nafsu. Kalau gitu, setengah-setengah ulama dia menyatakan bahawasanya sahabat tu dia peringkat dia tak sama. Dia morning tinggi. Di segi ni dia morning ada kelebihan macam ni. Tapi semua tu dapat kemuliaan. Semua tu dah kiat pen sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia morning tak sama dengan Abu Bakar. Dia morning tak sama dengan Umar, tetapi ya dai pen kiat. Pen ke apa? Dai dapat kiat pen ke pen sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Berkata al-Imam As-Safarini, rahimahullah, ketahuilah bahawasanya Ahli Sunnah wal Jamaah mereka itu bersepakat bahawasanya sahabat yang paling afdal dari kalangan Nabi, dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula sekali Abu Bakar As-Siddiq. Tu Ahli Sunnah wal Jamaah semua sepakat. Kalau siapa ada benci pada Abu Bakar, minta hidup luar pagar Islam. Nampak tu? Kemudian Umar ibn al-Khattab, namakan Umar al-Faruq. Kemudian Uthman Dhun Nurain. Kita ingat molek, mula-mula Abu Bakar afdal. Peringkat 1, 2, 3 ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nombor 2 Umar al-Faruq. Nombor 3 Uthman Dhun Nurain. Nombor 4 Ali Amirul Mukminin. 4 orang ni hak mula-mula. Lepas tu mari pula selepas pada tu untuk nak sempurnakan 10 orang yang digembira dengan syurga. Nampak tu? Nampak siapa tu ustaz? Tak ada 4 orang dah. Lepas ni 10 orang yang tenang orang pula yang digembira dengan syurga. Jadi cukup 10 dah. 4 tadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mari pula iaitu Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman ibn Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Zubair bin al-Awwam. Nampak tu? Ni semua ni, mereka kata, ni orang masuk 4 lagi. Orang ni, orang yang Rasulullah beri berita gembira, kata ni dia ni ahli syurga. Tak nak kacau banyak. Tak kena duk sedih hatilah. Bahkan kita ni, Masya Allah, memang ni ahli syurga. Bahasa kita ni ahli syurga lagi ni. Bahasa tu. Orang-orang yang tuduh Abu Bakar, tuduh sahabat Nabi. Kita sendiri ni ahli syurga kena ni. Kita ni. Takut dengan sebab kita benci ke dia ke apa nama. Jauh kita daripada syurga. Na'udzubillah min dhalik. Selepas pada 10 orang tersebut saat itu, Ahlu Badar. Ahlu Badrin adalah kelebihan. Sahabat yang diperang dengan Nabi SAW. Mereka itu adalah kelebihan. Ahlu Bai'atir Ridwan. Sahabat yang gimana? Di Bai'atul Ridwan. Nampak tu? Dan sahabat yang perang dalam perangai Uhud, Ahlu Uhud. Dan sahabat-sahabat yang lain lagi itu semua tu radhiyallahu ta'ala anhum. Allah SWT redha ke atas mereka. Faham Ustaz, kalau Abu Bakar ni, masuk ada 10 dah. Abu Bakar ni pergi Badar juga. Abu Bakar ni Bai'atul Ridwan juga. Abu Bakar ni pergi mana? Pergi Uhud juga. Lebih lagi ya. Atau lebih lagi, hebat lagi lah. Ni memang kata orang dia baik sekarang ni, baik habis. Tidak tinggal bedan atau badai atau bidai kebaikan ada situ lah. Abu Bakar, Umar, baik-baik aja ni. Ya, saudara dikasihi. Maka, sepakat oleh ulama katanya, semua sahabat Nabi itu adalah udul. Apa udul? Orang baik, orang benar, orang yang tidak ada kesalahan, orang bersih. Masya Allah. Ya. Ini mengata
Rak berong jamin dah. Pak ustaz ada sikit sebanyak waktu tu Tuhan ampun pada dia radhiyallahu anhum wa ardahum. Kita nak kaluk lah, kita kena kaluk kita ni. Duk kaluk sahabat tu lagu tu, sahabat ni lagu ni. Ya seperti mana ada mari tekan saya. Ustaz nak tanya sungguh ke? Tanya ke apa weh? Dia kata orang Tino yang dia ketua ni boleh tak ustaz? Orang Tino yang dia ketua dalam Islam ni nak bayar dah. Perempuan mana atau jemaah mana, kumpulan mana yang latih orang Tino yang dia ketua, maka kumpulan itu binasa lah. Kumpulan itu tu tak molek lah. Apa tu? Pas tengok ustaz. Gapo? Tengok Siti Aisyah ni. Apa dia? Nak mari gebuk dengan Ali ni. Gebuk benar. Dalam perang Jamal. Dalam perang Jamal ni, Siti Aisyah buat orang tahan mari nak perang dengan Ali ni. Siti Aisyah bawa jadi mentab, jadi pemimpin, bawa tahan Islam mari nak perang dengan pihak, mari nak perang dengan Ali yang menjadi khalifah masa tu. Faham molek tak ustaz tu? Siti Aisyah ni jauh tak ustaz tu? Kita buat lagu tu. Sebelum daripada kita nak pergi kita molek tak molek, ustaz nak tanya mudah-mudah. Siti Aisyah dengan Ali ada apa? Jadi mak tiri dia. Mak tiri Fatimah. Fatimah anak Nabi. Siti Aisyah bini Nabi. Jadi Siti Aisyah dengan Fatimah jadi apa? Jadi anak tiri. Fatimah jadi anak tiri Aisyah. Aisyah dia mak tiri Fatimah. Ali gini nikah dengan dia. Gini nikah dengan gini nikah dengan Fatimah. Kalau gitu sepengat tua dah lah. Tok tua rakyat ke apa salah tak? Satu, dua pula. Aisyah ada apa? Jadi bini Nabi. Bila ada bini Nabi ni, Aisyah ada apa? Jadi mak kita. Jadi mak kepada orang mukmin semua. Jadi Aisyah dengan Ali ada kena? Jadi mak kepada Ali. Aisyah mari nak pergi ke mari nak lari. Tak tahu dia kata. Baca sejarah molek yang hidup dengan hujung-hujung. Siti Aisyah nak pergi lari. Mak nak pergi lari anak. Salah ke anak? Mak mari coba atau mari pulah lingo kalau mak kita pulah lingo kita. Salah ke? Mak dia raja misalnya. Mak dia raja, mak huwana. Mak pemimpin, mak dia. Mari jitik lingo huwana, jitik lingo pemimpin. Salah ke? Weh mak dia, salah apa? Kalau gitu beradu boleh dah. Apa duk cari apa gitu mu. Sejarah Nabi kita tak ada ingat. Kalau Siti Aisyah dengan Ali kok tu ni. Mengata semua tu sebarai untuk nak kita keliru. Nak kita ni duk syok pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ingat molek ni musuh Islam ni. Tak ada buku lain duk cari khobat nak apa. Nak orang tu keliru. Ni mana kata kita kena jaga. Jami'us sahabat udul. Sahabat semua adalah adil. La yahtajuna ila man yuzakkihim. Tidak berhajat kepada orang yang duk berang atau sahabat ni molek tak boleh. Nabi jamin syahadah. Karena mereka itulah yang rakyat. Dakiat. Dengan mereka itu jupuk dengan Nabi SAW. Mereka itu bersaksi turunnya wahyu macam mana, turunnya bila, turunnya atas siapa. Masya Allah. Dan setengah-setengah sahabat, ayat Quran turun ke atas mereka. Dalam Al-Quran. Banyak sahabat-sahabat yang Quran turun dengan sebab dia. Turun dengan sebab Siti Aisyah. Turun dengan sebab Abu Bakar. Turun dengan sebab Umar. Turun dengan sebab Osman. Turun dengan sebab Zaid. Ibnu Harithah. Nampak tu? Turun dengan sebab Khawlah.
turun dengan sebab dia motor, sebab apa, sebab dia morning, turun dengan sebab Ka'ab. Banyak ayat Quran turun dengan sebab sahabat. Kita dah baca dah ni 1400 tahun dah. Orang dah baca. Pakai hari ni, buat apa? Ini nak kelebihan mereka itu. Bahkan Nabi SAW puji sahabat dia. Dan Nabi SAW lari daripada kita nak tuduh dia, nak apa, nak kata, nak supuh, nak gapo, tak boleh. Nak menyakiti sahabat tak boleh kita. InsyaAllah kita nak catch. Pada siri-siri yang akan datang ni. Berkata Al-Hafidh Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah dalam manzumatihi Al-Ha'iyah. Berkata Al-Hafidh Al-Imam Ibn Abi Dawud dalam syair dia tu, dalam bait kawi dia tu yang sudah dengan ha, dia kata wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu quduma thumma Uthman al-arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi manjahu sa'idun wa sa'dun wa ibn auf wa talhatin wa amirun fahuwa والزبير الممدح وقل خير قول وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. ما شاء الله, ni berkata seorang Ibn Abi Dawud ni iaitu anak kepada Abu Dawud. Anak kepada Abu Dawud. Abu Dawud nama dia apa? Nama dia Sulaiman ibn al-Ash'ath. Tua kepada Sunan Abi Dawud. Anak dia ni. Anak dia nama apa? Abu Bakar Abdullah. Gelar dia, kunyah dia Abu Bakar. Nama dia Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath. Anak kepada Abu Dawud yang karya surat, yang hipung sunnah Nabi, yang hipung hadis Nabi, yang menamakan kitab dia tu Sunan Abi Dawud. Masya Allah. Dia karya, dia kata, waqul, katakanlah, sungguhnya inna khairan nasi ba'da Muhammadin, sungguhnya orang yang paling baik selepas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wazirahu, timbalannya yang berdua. Timbalan dia tu rong Nabi tu. Rong Nabi dua orang tu. Semua kita ni rong Ayub. Rong Ayub go tu. Timbalan Nabi pia Abu Bakar dengan Umar. Thumma Uthman al-arjahu. Kemudian Uthman radhiyallahu anhu. Yang bijak. Yang keempat pula wa rabi'uhum, yang keempat pula orang lebih mulia ni, orang mulia selepas Nabi ni. Yang keempat ialah khairul bariyati ba'dahum, sebaik-baik manusia selepas pada Rasulullah, lepas pada Abu Bakar, lepas pada Umar, lepas pada Uthman, ialah apa? Aliyun, iaitu Ali radhiyallahu anhu. Haliful khairi bil khairi manjahu. Ialah Ali, haliful khairi, selalu dia tu bantu kebaikan. Selalu dia tu menolong dalam kebaikan. Kemudian Sa'idun, datanya Sa'id bin Zaid, wa Sa'dun, Sa'd bin Abi Waqqas, wa ibn Auf dan Abdurrahman ibn Auf, wa Talhah bin Zubair, wa Talhah bin Ubaidillah, wa Amirun, fahuwa wa Zubairul Mumaddah. Itu mari Amir dan mari Pia. Amir mana tak? Pia Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Amir ni mana tak? Nama kepada Abu Ubaidah. Was Zubair dan Zubair bin Al-Awwam. Bagi tu orang hak mulia aja ni, hak lepas, hak lebih, hak baik lepas pada Nabi SAW. Wa qul khairu qawlin fi sahabati kullihim. Dan katakanlah perkataan yang baik. Ucapkanlah perkataan yang baik pada sahabat semua tu. Wala taku ta'anan, janganlah kamu jadi orang yang selalu duk tuduh, duk tikar. Bang kata duk kata, duk supuh pada sahabat. Ta'ibu wa tajrahu, dan kamu menghina, kamu mencari keaiban, kamu menuduh dan kamu melukakan sahabat jangan. Faqad nataqal wahyu
al-mubin bi fadlihim, kerana sungguhnya Al-Quran telah sebut, telah kecek, telah bertutur berkenaan dengan kelebihan mereka. Wa fil fathi, dan pada suratul fathi, ayul lis sahabati tamdahu. Nah, ada satu ayat, selalu ayat ni memuji sahabat Nabi SAW. Ayat mana Ustaz? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Ni dalam akhir surah apa? Suratul Fathi. Sungguhnya Allah SWT telah redha ke atas mukminin. Nampak tu? Saya ngesuknya. Itulah dah kelebihan sahabat Nabi SAW. Ya, saudara dikasihi. Teruskan lagi. Apakah Ustaz kalau kita nak baca sahabat-sahabat? Betul lah mengata pentingnya kita belajar bahasa Arab. Pentingnya kita belajar bahasa Arab, boleh baca surat-surat bahasa Arab. Sebab apa? Mengata turas, surat-surat sakut dengan agama ni, nak kenal sahabat ni banyak ke? Bahasa Arab, bahasa Inggeris ni mengata orang mari balik bahasa Arab tu. Kalau kita boleh baca bahasa Arab, saya kata kita boleh ilmu banyak. Nampak tu? Ya, setengah kita tu bijak bahasa Inggeris, tak apa, alhamdulillah. Bijak bahasa Sia, alhamdulillah. Bijak bahasa apa? Bahasa Melayu, alhamdulillah. Pada lagi Ustaz, saya kata marilah kita bijak dalam bahasa agama kita. Bahasa agama ke apa? Bahasa agama ni bahasa Arab ni lah. Sebab apa? Sebab Quran pun bahasa Arab. Hadis Nabi pun bahasa Arab. Nak tahu sejarah sahabat berbahasa Arab. Kita kena faham tak? Bahasa agama bahasa Arab. Ada setengah budak Tina. Dia orang kat atas, orang kat lega tu. Lepas tu dia main ngaji kat rumah kita lah. Ngaji di sekolah, satu buah sekolah. Lepas tu lepas tu budak-budak Melayu kat rumah kita ni, budak-budak Melayu kita ni ngaji sekolah tu jugalah. Lepas tu budak tu tak faham Melayu. Tak faham Melayu. Ia nak kerti bahasa Melayu lah. Lepas tu budak Tina ni, dia kecek siye sokmo. Ya orang Islam. Lepas tu sayang dia mari kita. Put bahasa Islam dai mai. Dia kata. Put bahasa Islam dai mai. Yang ngong. Mai tanya saya, Ustaz. Dia mau kata, tanya dia, boleh tak kecek bahasa Islam? Dia duk ngong. Lepas tu dia tanya, bab ni bahasa Islam. Ni bahasa Melayu ni nak. Fak saya hok kecek Melayu tu. Jadi dia pun, kata dia kecek sia ni bukan bahasa Islam lah. Jadi dia punya dia semangat nak mecak lah, nak tubik lah pada sekolah. Muka dia kata dia ni tak kecek bahasa Islam tak boleh, dia kata. Saya kata tak. Bahasa Islam ni bahasa Arab. Nampak tu? Bahasa Melayu bahasa tempat teh. Bahasa Sia bahasa tempat teh. Bukanlah. Lepas tu royak pada budak-budak Tina hak tiga orang tu. Bukan tak pun bahasa Islam ni bahasa Melayu ni bahasa Islam, bukan. Bahasa Islam sungguh bahasa Arab. Bukan kecek Arab. Tak pandai bahasa dalam kitab lagi apa tu bahasa Arab berlaku, bahasa Islam. Oleh tu yang kecek lah bahasa Islam, bahasa gapo, bahasa hati demo. Dia budak-budak ke atas ni bahasa hati lah, sebab dia mau kata pun bahasa Islam ai pen. Bukan. Orang kecek Sia pun dia Islam. Orang kecek Afrika, dia orang Islam. Orang kecek Angkrik, dia orang Islam. Ni kenapa faham? Nampak tu kat kita ni bang kata, ada faham kata kecek Melayu ni kecek Islam. Indonesia kecek apa setengah-setengah orang di Indonesia di Bali kecek Melayu, bukan orang Islam, orang Hindu. Yang ni dok main bahasa lah. Buat nyanyo pada orang main ngaji ke rumah kita. Royak kata pun bahasa Melayu dai mai. Royak kata bahasa Melayu bahasa ASEAN tak apa. Bahasa Indonesia, bahasa Singapura, bahasa Brunei. Bahasa apa lagi? Bahasa Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Mana kata tak apa lah betul. Ada bahasa Islam nyanyi ke dia. Ya saudara dikasih.
Jadi di antara kitab-kitab yang mana kita sebut katanya, kitab-kitab yang karya berkenaan dengan sahabat ni, banyaklah antaranya kitab Fadailus Sahabah, kelebihan sahabat bagi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab At-Tabaqat bagi Al-Imam Muslim, Kitab Fadailis Sahabah bagi Al-Imam An-Nasa'i, Kitab Ma'rifatus Sahabah bagi Abi Nu'aim Al-Asbahani, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab bagi Ibn Abdul Bar, Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah bagi Ibn Al-Athir, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah kepada Ibn Hajar, Hayatus Sahabah bagi Al-Kandahlawi, dan lain-lain lagi tu. Mengata kecil sahabat. Riwayat hidup sahabat. Tak ada nah sejarah lain, tak ada nah. Tengoklah Kristian ada tak? Orang duk hipung ha sahabat-sahabat Nabi Musa ke misalnya. Tengok kitab-kitab Yahudi ada tak? Hak sebut-sebut berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi Musa ke? Atau kitab Kristian ada tak hak sebut-sebut dengan sahabat-sahabat Nabi Isa ke? Tak ada temu. Hidup dia ke apa? Macam mana tak sama dengan apa? Dengan ulama Islam agak hipung sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara dikasihi. Oleh itu, kita nak janji raya kata nak bagi hadiah dah, nak bagi hadiah di akhir ruangan kita ni dua hadiah insya-Allah, iaitu azkar as-sabah wal masa. Kita azkar yang dialih bahasa kepada kuamai pen pasatai. Doa-doa tu ya ada kuamai pen pasatai. Kita nak hadiah dua hadiah insya-Allah. Nanti ada lagi 5 minit kita nak tanya di akhir. Dan kita akan sudah pada buku ne setengah ni, mana tu buku ne 25 kita akan tanya, lepas tu nak tengok jawab tulis komen di sini. Kemudian kita nak hantar buat atas kena saya nak kita dengan messenger, lepas tu nak hantar pergi pada rumah demo insya-Allah. Insya-Allah kita nanti tanya sebentar lagi insya-Allah. Teruskan lagi kepada tajuk kita pula, kelebihan sahabat dalam Al-Quran. Kelebihan sahabat dalam Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita dapati berpuluh-puluh ayat berkenaan dengan kelebihan sahabat dalam Quran. Bahawa Quran ni puji sahabat. Quran ni saksi kepada sahabat, kata mereka itu tu beriman, ikhlas dan benar. Dan mereka itu selalu segera buat kebaikan. Dan mereka itu selalu Quran sebut puji mereka itu, dalam mereka itu bagaimana curahkan tenaga. Mereka itu berjihad fi sabilillah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Al-Quran redha ke atas mereka. Sebut kata Allah tu redha ke atas mereka. Di antara ayat-ayat yang kata boleh kita tengok cerak dan nyata, iaitu dalam suratul Fath ayat 29 ni. Ini mula-mula sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini sifat dia. Sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni masya-Allah. Tuhan sebut dah
Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah pensuruh Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Masya Allah. Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina ma'ahu. Ni sifat sahabat dia tu. Dan sahabat-sahabat yang bersama dengannya. Sifat dia mula-mula sekali. Asyidda'u 'alal kuffar. Nampak tu? Syadid. Kasar. Di atas orang-orang kafir. Bukan kasar, wesing wak nyanyi wak apa dak mengata tidak. Mengata tidak genah lah kepada orang kafir. Ini sifat sahabat Nabi SAW. Hebat mereka itu di atas orang kafir. Asyidda, syadid. Dengan orang kafir tak ada buat pasang mengata kasih saya seperti kasih saya dengan mukmin sama mukmin. Bila asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Selalu dia kasih kepada mukminin semua. Sahabat-sahabat ni sama-sama sahabat sama mukminin dia kasih semua. Ini sikap sahabat. Jangan balik, dia balik tu bukan sahabat tu. Dengan mukminin bakan semua. Dengan mukminin ni berapi semua. Dengan mukminin ni seteru semua. Dengan orang bukan mukminin senyum manis ting kap. Tu lagu ni orang kata bukan nak suruh kita ni perangai huduh. Dah terhadap kafir bukan. Dia kata tu kita kena faham kecek suku lah. Kita kecek suku atau macam mana kita asyidda' al kuffar. Di segi mana? Tu kita kecek. Nampak tu? Ayat tu sahabat dengan mukminin dia tu kasih mari, kasih rahmat sesama mereka itu. Ni. Tarahum, kita nampak di antara sifat sahabat Nabi SAW ruk'an sujada. Dia nak ayat kata sahabat Nabi itu banyak buat amalan soleh. Khasnya solat. Tarahum, kita nampak sahabat tu ruk'an selalu. Rokok, sujada, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata sahabat-sahabat Nabi ni banyak buat amal. Suka buat amal. Terutama semaya tu, masya-Allah. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Sifat mereka itu sifat ikhlas. Sahabat ni antara sifat sahabat ni sifat ikhlas. Mereka itu selalu buat amalan, lalu ikhlas kepada Allah, tidak mau habuai dunia, nak apa? Nak akhirat, nak muka Allah. Nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, nak wajah Allah. Aku buat ni kerana biar kerana Allah. Tak ada gaduh nak pada like, kepada share, kepada gapo tak sel. Buku ikhlas ni sahabat Nabi SAW. Oleh itu, saudara-saudara dikasihi, dalam bulan Ramadan ni saya duk nampak lah dalam Facebook lagi apa tu. Kalau lah kita nak buat baik pada orang, baiklah kita tung apa? Mengata makan gapo tu tung yang cik gapo tu. Kita pukul amal untuk kita nak ringan pada tu duit tadi. Kita pukul amal dalam kita bagi beras ke bagi minyak ke apa. Kita pukul amal boleh. Pukul amal pada tu duit tadi. So boleh dalam Facebook duduk tunjuk tengok aku ni. Tahu dah ada hak kita, ada bukan hak kita mengata tak ada pahala sekat apa dah lah. Nampak tu? Kita nak ringan pada tuan dia. Tak apa, kita pukul tuan dia tadi. Misalnya tuan kerungkan. Pukul hipo-hipo pah. Hatta fa itu pada tuan dia. Suruh main pun ada face lega pun. Tunjuk ni. Kalau saya demo pukul kita tak apa. Kita duk bagi demo pukul lelaki tu lain. Ni kita sendiri duk Allah so. Pergi. Lepas tu nyanyi pada orang timur. Nampak hinanya. Mereka kata kita duk buat hina orang timur. Ya susah tapi buat apa saya kena masuk muka amal? Buat apa saya kena masuk? Anak kata kita ni gapo? Oh ikhlas saya.
Tahulah ikhlas tapi mengata gambar ke lagu tu yunafil ikhlas, mengata hilang ikhlas. Macamlah saya tak sebab kita nak buat untuk orang Arab. Kita pukul ramai atas tu dia ni. Aku sapar. Nak buat ringan lagi lah. Tapi semata-mata nak masuk tiap-tiap umur pukul amal dia berpenuh 150, 300 amal dia saja. Sore dia duk ui ta tu ta ni, ta lo ta jakoh ta gapo. Bime takut gida akhirat esok tak ada gapo. Bime bukan gapo dak bukan kita nak pergi sekat amalan demo dak comel tapi pengen jaga-jagalah situ saudara dikasihi. Dan antara sifat sahabat ya ikhlas. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Je kita pun siapa buku ni 20 ni dah. Lepas tu soalan kita yang nak tanya. Nah, di hari ni tu nak suruh sebut. Nah, sebut nama-nama sahabat hak boleh masuk hak digembira dengan syurga 10 orang. Sebut kena tulis sini. Siapa tulis dulu kena kita nak hubung dengan dia. So dia tulis tiu kita nak hantar hadiah insya-Allah. Soalan pertama ke apa? Soalan pertama, tulislah atau sebutkanlah 10 orang yang digembira dengan syurga kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula. Sebutkanlah bilangan sahabat semuanya yang disebut oleh para ulama. Yang disebut oleh para ulama berapa ratus ribu saat ni? Dua soalan tu ya. Dalam pengajian kali ni insya-Allah. Oleh tu siapa boleh jawab? Jawab mari. Tengok siapa nak dulu. Jawab kena demo ni boleh dulu insya-Allah. Satu soalan lagi. Iaitu apa? Pertama kali apa? Sebutkan 10. Nama 10 orang sahabat yang Nabi mubasyir bil jannah. Nabi apa kata? Gembirakan dengan syurga. Tulis orang 2 3 1 2 3 4 5 10 orang. Soalan kedua, berapa bilangan sahabat? Berapa bilangan sahabat yang disebut oleh ulama yang ustaz sebut tadi? Di awal-awal tadi, dua soalan ni ada dua hadiah insya-Allah. Adhkar question pasal Thai insya-Allah. Buku adhkar yang kata dibalik bahasa kepada bahasa Thai, makna kuamai doa tu dengan bahasa Thai insya-Allah boleh jawab. Tinggal di sinilah. Dia boleh jawab. Kalau tak ada orang jawab lagi, ustaz sudah live show demo jawab esok tak apa tapi demo mula-mula tak apa. Kalau jawab selalu tak ada apa. Kalau betul tak apa. Kita ustaz hubung. Lepas tu ustaz kata orang yang dapat nama sikit-sikit. Insya-Allah dalam live ni. Oleh kerana masa kita pun telah sampai pada penghujungnya. Insya-Allah kita jumpa pula pada siri akan datang pula dalam tajuk kita sahabat Nabi dengan Al-Quran. Kita mari tengok bagaimanakah cerita dia ramai sahabat, macam mana dia mengajar Quran, macam mana dia mengaji Quran, macam mana dia berkesan Quran, macam mana dia sebar Quran, macam mana apa tu. Kita mari bersama dengan ruangan ini insya-Allah siri-siri sahabat Nabi dan Al-Quran. Sahabah wal Quran. Sahabat dengan Quran itu macam mana? Insya-Allah kita boleh jumpa lagi dalam siri akan datang. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.